أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah makan ke? Dah. Okey, alhamdulillah. Dia ada dua kebaikan. Kalau dah makan, kalau belum makan takut lapar. Kalau dah makan takut ngantuk. Okey, masya-Allah. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Pertama sekali, mari sama-sama kita rafakkan rasa kesyukuran kehadirat Ilahi memberikan kita peluang lagi berkumpul pada hari ini dalam majlis ilmu. Bersama-sama kita memahami kalamullah, surat cinta Allah kepada kita, masya-Allah, yang selama ini kita baca. Kali ini kita cuba untuk mendalaminya lagi, masya-Allah. Tapi sebelum kita Ustazah meneruskan perkongsian pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Mula-mula dulu Ustaz, kita tadabbur dengan surah Al-Mulk ini. Ustazah kata bersahabat dengan surah Al-Mulk kan. InsyaAllah. Berapa lama berapa kali dah kita? 2 kali, 3 kali kan? MasyaAllah. Alhamdulillah, rasanya dah habis muka depan. Dah masuk sebelah dah. Kan? 15 kan? Okey. 15 ayat tu apa kita dah belajar? Tak apalah. Saya tanya, saya jawab. Okey, tak apa, masya-Allah. Kita ulang kaji. Sebelum kita masuk ayat yang ke-16, apa yang dah kita fahami daripada ayat 1 sampailah yang ke-15. Secara ringkas Subhanallah, kalau kita lihat ayat yang pertama surah Al-Mulk dan juga hingga ke ayat yang ke-5. Kalau kita lihat menceritakan tentang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Maha memberi keberkatan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita yang mana memiliki kerajaan, bukan saja memiliki, bahkan berkuasa ke atas kerajaan yang dimiliki. Kemudian Allah menunjukkan contoh-contoh ciptaannya yang merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita melihat dan mengambil pengajaran, merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ayat yang kedua, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, al-hayah, hidup dan mati ini sebagai ujian kepada kita untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Manakah antara kamu yang benar-benar yang terbaik amalannya?
yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar meyakini siapakah dirinya dan siapakah penciptanya. Jadi subhanallah, seterusnya menceritakan tentang ciptaan seterusnya, itu Allah menciptakan langit 7 tingkat, 7 petala langit yang berlapis-lapis, yang mana kalau kita lihat tidak ada langsung kecacatan. Lihat langit, tak ada nampak cacat celanya. Yang mana kadang-kadang kita tengok terang, kejap lagi kita keluar tiba-tiba gelap, kan? Subhanallah, di atas tu kita boleh lihat gelap, tiba-tiba hujan. Tadi sidai baju ingat panas. Sidai baju masuk dalam rumah, tiba-tiba hujan turun, kelak kabut lagi. Kita pun tak boleh nak pasti keadaan awan di atas tu. Sekelip mata boleh berubah, kan? Masya Allah. Pernah tak jadi? Sidai baju, panas hari ni, panas beria kita. Sidai beberapa hari tersedia hujan kan, tiba-tiba hari tu panas. Sidai-sidai, tak sampai tengah hari, tiba-tiba hujan lebat. Kita pergi kerja, selamatlah baju-baju tu semua. Berendam dengan air hujan. Jadi subhanallah. Itu ciptaan Allah yang Allah nak memperlihatkan kita hebatnya Allah. Kemudian perintah Allah surah Farji'il Basar. Ini satu perintah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, menggunakan fi'lul amar, itu ayat perintah. Ulang lagi, tengok lagi. Tengok dan tengok lagi. Kita akan kelihatan tidak ada kecacatan pun dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ceritakan lagi kepada kita, di samping cipta langit, ada di langit tu ada bintang pula. Masya Allah, siapa suka tengok bintang? Tak ada, tak suka. Ada anggut kepala, Masya Allah. Masya Allah, cantik nampaknya. Tapi jauh sana nampak kelip kecil je pun. Kan Masya Allah. Tapi suka tengok kelip kat sana. Tapi nak tengok bintang tu, kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak, kan? Tapi sama sekarang ni dah rumah apartmen je tu, tak nampak lah bintang ni duduk. Kalau dulu kan ada depan, boleh duduk luar tengok, naik buaian. Zaman kecil-kecil dulu lah kan, ada buaian depan rumah. Kan ada tak? Sama sekarang, orang dah duduk apartmen. Tak adalah letak buaian kat depan rumah dah. Sebab depan pun tak ada. Subhanallah. Jadi Masya Allah. Ini Allah nak menceritakan kepada kita ciptaan-ciptaannya supaya kita lihat. Kita lihat dan kita melihat kebesaran Allah SWT. Kemudian ayat ke-6 sampai ke-11. Di sini bermula Allah menceritakan kepada kita ciptaannya juga. Iaitu ciptaannya neraka. Bagaimana keadaan neraka. Yang mana dicampakkan ke dalam neraka ini orang-orang kafir. Ke dalam neraka Jahannam yang dalamnya gelap. Yang mana kedudukannya yang dalam dan gelap. Bila dicampakkan, bukan dia orang je, neraka tu sendiri marah kepada manusia-manusia yang dicampakkan ke dalam. Sebab neraka tu tak nak, neraka itu adalah makhluk. Dan dia apabila dicampakkan manusia yang kufur ke dalam neraka ini, dia marah. Dia tak nak manusia masuk ke dalam tu. Sebab dia tahu yang masuk ke dalam tu adalah mereka yang kufur. Mereka yang tidak taat kepada Allah. Jadi subhanallah, dia pun menjerit marah bila manusia-manusia itu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi subhanallah, keadaan marah itu sampaikan penjaga neraka ini bertanya, alam ya'tikum nadhir, dia kata. Tak pernah orang datang bagi peringatan ke kat korang ni? Dia kira bahasa senang lah kan. Kalau kita lah kan, dekat office lah, salah seorang pekerja ni buat benda salah dekat office. Dia buat lagi. Kita jumpa dia. Tak ada pernah orang bagi tahu ke tak boleh buat macam ni. Kita tanya tu sebab kita nak tanya ke ataupun kita nak beli dia. Kita tahu dia tahu dah duduk bertahun-tahun dekat pejabat. Tapi dia buat benda yang sama. Contohlah dia guna photostat tu untuk kegunaan dia sendiri. Kan? Mention photostat ni tak boleh. Ini kegunaan pejabat. Jadi amanah. Tapi dia ambil nak photostat ni. Anak punya buka kerja ni. Kena photostat kat sekolah. Kat luar kena bayar lebih. Kita photostat je lah kat office. Dah bagi tahu dah tidak boleh buat demikian. Dan dia dah bekerja bertahun-tahun. Tiba kita datang. Apa photostat buku anak kat sini? Tak apalah. Tak ada orang bagi tahu ke benda ni? Kita tanya tu sebab apa? Kita nak beli dia dah lama dah kat situ. Kita nak beli dia. Tak ada orang bagi tahu ke benda ni? Dia gelap. Sebab dia dah tahu tapi dia buat tak tahu. Jadi subhanallah, di dalam neraka nanti
Penjaga neraka tanya dengan manusia-manusia kufur yang dicampakkan ke dalam neraka. Tujuan dia bukannya bila dia jawab, ada orang bagi tahu, boleh keluar lah. Tak. Dia nak beli je sebab tak boleh keluar dah. Memang kena stay duduk dalam neraka. Cuma dia, kalau kita lihat sakit ni, mana yang lebih sakit? Sakit luaran ke sakit dalaman? Saya nak tanyalah, cakap jujur. Mana sakit? Mana lebih sakit? Kalau orang menyakit, kalau kita sakit yang luar, luka, terluka, dan penyakit-penyakit luar, ataupun sakit yang orang menyakitkan dalam kita. Hati kita disakiti. Contoh begitulah kan. Mana lebih sakit? Dalaman. Walaupun kita tak nampak. Betul tak? Dalam ni sakit dia lebih memberi kesan dan dia lama. Kalau luka tu lagi dia, kalau ada parut pun, dapat sakit tu dah hilang. Cuma ada parut je lah. Tapi kalau di dalam ni, tak nampak. Tapi dia pun sakit tu. Ya Allah, tengok muka orang yang menyakitkan hati kita pun tak nak. Punyalah sakit. Betul ke betul? Macam itulah keadaannya. Jadi subhanallah, kesakitan yang Allah nak berikan kepada orang-orang manusia yang dimasukkan ke dalam neraka ini bukan sekadar kesakitan luaran. Bahkan dari segi dalaman pun diperlikan mereka itu. Subhanallah. Kemudian bila ditanya, ada tak datang peringatan? Ada. Dia mengaku ada datang peringatan. Macam anak-anak kita lah. Kalau umur 5 tahun, kita ajar dia supaya kemas katil. Waktu tu kita ajar pun, kemas. Macam ni caranya. Esok dia tak buat. Lah, kenapa tak kemas? Macam ni cara. Cuba umur dia 15 tahun, dia tak kemas. Kita dah ajar dia daripada 5 tahun. Umur 15 tahun, tengok dia biar je katil macam tu. Kita punya marah ke anak tu, yang 5 tahun dengan 15 tahun, mana lebih marah? 15 tahun lah, sebab dia dah besar. Dia dah besar dan dia dah tahu dah. Tapi dia buat-buat tak tahu. Jadi subhanallah, Masya Allah. Jadi bila ditanya tadi, orang penghuni neraka ni kata, ada datang peringatan. Tapi mereka tak nak dengar. Ni, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Ada 2 fi'al dekat sini. Kalaulah, ada law kat sini. Bahaya perkataan law ni. Kalau, kita suka kan kalau. Kalaulah dulu kami dengar dan kami fikir, tentu kami tak jadi penghuni neraka ni. Tapi dah masuk dah, tak boleh nak law dah lah. Dia law tak boleh dah. Tak boleh nak kalau dah. Sebab dah masuk dalam neraka. Jadi subhanallah, 2 perkara yang perlu kita ambil berat di sini, ayat yang ke-10 ni, nasma'u au na'qilu. Cuba lihat, kalau lihat ayat 10 tu. Nasma'u au na'qil. 2 fi'al yang mengatakan, kalau kami dulu, di dunia dulu, kami dengar dan kami fikir. Jadi 2 fi'al, 2 perbuatan ini kita kena buat hari-hari. Kita kena dengar apa yang Allah perintahkan dan kita kena fikir apa yang kita kena buat. Kita kena faham. Kita dengar kalamullah, ayat Quran, apa yang Allah nak sampaikan. Kita dengar peringatan-peringatan, apa yang nak disampaikan. Kena dengar. Lepas tu kena fikir. Jangan dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Macam budak-budak kan kita ajar anak-anak. Mak-mak ni kan biasalah. Korang ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebanyak kali dah cakap suruh sidai tu lah. Tak sidai-sidai lagi. Kan? Kita marah. Masuk telinga kanan, keluar kiri. Tak tahulah kenapa. Maksud dia macam masuk, keluar dia lalu gitu je lah. Tapi sebenarnya bukan anak-anak je. Kita pun kadang-kadang sama. Ayat-ayat Allah datang kan? Menerangkan tentang innal mubadziruna kanu ikhwan syayatin. Pembaziran itu saudara syaitan. Tapi kita buat lagi. Tak lagi kita buang je. Buka air nak ambil wuduk. Berwak. Macam mandi rupanya. Kan? Subhanallah. Kemudian habis sampai ayat 11. Ayat 12. Menceritakan tentang, bila kita cerita tentang neraka tadi, Allah nak menggambarkan tentang rasa takut. Keadaan neraka yang menggerunkan. Bila cerita tentang gerun, akan lahir rasa takut. Jadi ayat ke-12 ini menceritakan tentang orang-orang yang takut kepada penciptanya dalam keadaan dia bersendirian. Mereka ini Allah akan berikan pengampunan dan juga pahala ganjaran yang besar. Subhanallah, takut Kita ni takut tak dengan Allah? Okey, contohlah kita takut tak dengan bos kita. Bos kata datang pukul 8 pagi.
Semua kena datang pukul 8. Siapa yang tak datang lewat daripada pukul 8, hari tu gaji dia potong separuh. Kan? Datang awal tak? Sebab nampak gaji tu. Kan? Separuh dia potong, ya Allah. Habis duit ya. Tapi, bila Allah yang menciptakan bos kita, perintahkan kepada kita, bila azan terus solat. Ganjaran dia bila lewat, dia makin berkurangan. Ada kita solat awal. Nampak tak? Di sini menunjukkan kita masih tidak takut sangat dengan Allah. Masih main-main lagi. Bila Allah kata surah tu tak aurat, nanti dululah. Umur masih muda. Bila Allah perintahkan kita jaga bicara, jangan keluarkan perkataan-perkataan mengata orang. Bila kita sembang, contohnya mengumpat, kita dengar kawan kita mengumpat, kita pun kata, tak baiklah mengata orang. Yang mengumpat kata, tak apalah, tak ada. Menunjukkan dia tidak takut pada Allah. Tak baiklah, Allah marahlah mengumpat. Bersyukur tau sebenarnya bila ada orang ingatkan. Sebenarnya Allah yang jentik hati sahabat kita untuk ingatkan. Tak payahlah kata pasal dia. Ni dah mengata dah ni. Tak baiklah mengumpat orang. Patutnya kita kena sedar. Kalau kita ada perasaan takut pada Allah, saat itu Allah. Kita dah buat perkara yang Allah larang. Jadi subhanallah, setiap perkara yang kita nak buat, Allah nilai segala-galanya. Dan sebenarnya peringatan tu ada sekeliling kita. Yang kadang-kadang Allah hadirkan, jentikkan hati sahabat-sahabat kita, jentikkan hati suami kita, anak kita kadang-kadang, untuk mengingatkan kita. Sama ada kita peduli ataupun tak peduli. Sama ada kita ada rasa takut pada Allah ataupun masih lagi tidak gentar kepada Allah. Tidak takut. Di situ dapat menilai ketakutan kita kepada Allah bagaimana. Masya Allah. Jadi bila cerita tentang takut ni, ganjaran dia besar. Pengampunan dan ajrun kabir. Iaitu syurga. Jadi ganjaran orang yang ada rasa takut dalam jiwa dia. Allah akan berikan kepada dia pengampunan yang mana dengan pengampunan ini mengizinkan dia memasuki syurga Allah. Jadi subhanallah, amat besar ganjarannya. Tapi nak cakap takut ni, bukan, kadang-kadang bila kita tanya dia, adakah kita betul-betul takut pada Allah? Kita lebih takutkan kepada manusia. Kita lebih takutkan kepada orang manusia yang kita nampak depan, yang mana nampak ganjaran yang diberikan oleh manusia. Ganjaran itu manusia itu tidak akan mampu beri, melainkan Allah yang mengizinkannya. Subhanallah. Kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Masuk 13 dengan 14. Di sini Allah mengatakan kepada kita, sama ada perkataan kita secara sembunyi ke, secara terang-terang ke, Allah tahu. Hatta fi sudur, yang dalam hati kita pun Allah tahu. Ni kat depan ni. Kita semua tak tahu. Saya punya hati cakap apa tak tahu. Subhanallah. Perasan tak ciptaan Allah ni begitu hebat. Dalam kita berkata-kata, ada kata-kata lagi di hati kita. Perasan tak? Pernah tak terjadi macam tu? Bila? Bila solat lah. Mulut kita baca Al-Fatihah. Dalam kita fikiran kita pergi UK, Manchester, berjalan-jalan, ronda-ronda. Kan? Betul tak? Kan? Subhanallah. Hebatnya, kita lihat diri kita ni, satu ciptaan yang hebat. Dalam masa yang sama, lisan boleh berbicara, tapi hati mikir yang lain. Kunci letak mana? Jumpa pula tu. Kan? Kalau orang kata kalau nak cari barang hilang, carilah di dalam solat. Sebab jumpa pula tu, dia boleh bayar. Mulut ni baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi fikiran dia fikir, mana tadi letak kunci? Rasa tadi masuk rumah tu. Boleh fikir tu. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa jadi macam tu? Kita tak fokus. Kita nak dapat khusyuk dalam solat, kita kena fokus apa yang kita baca. Kalau buat kerja dekat office, kita buat kerja, kita fikiran melayang. Apa jadi? Tulisan jadi boleh ke lain. Kita nak tulis Assalamualaikum, dia jadi Waalaikumsalam. Sebab ni tu fikiran banyak masalah contohnya kan. Orang kata, okey buat surat ni untuk kita buat permohonan ni sekian-sekian. Kita ada masalah ni, fikiran ke lain kan.
tak fokus, apa akan jadi? Titiknya tulisan besar jadi kecil. Betul tak? Pernah tak jadi macam tu? Sebab apa? Sebab tak fokus. Jadi subhanallah, dalaman dan luaran kena selari. Lisan dan hati kena sama-sama memikirkan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi di sini ayat 13 ni Allah nak menjelaskan apa yang di hati kita pun Allah tahu. Kita sakit hati ke orang ke, kita benci orang ke, kita mengatur orang dalam hati kita sendiri ke, semua Allah tahu. Jadi subhanallah, hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa juga yang berlaku pada diri kita, di dalam badan kita ini, semua Allah tahu. Kita nak tengok kita punya, kalau sakit perut, contoh, sakitnya perut, kenapa, apalah dalam perut ni. Boleh tak kita tengok dalam perut kita? Kena pergi hospital, pergi scan dan sebagainya, betul tak? Kita pun tak tahu apa dalam perut. Padahal masuk macam-macam ni. Tadi makan tengah hari kan? Macam-macam makan. Ikan ada, udang ada, sotong ada, macam-macam. Dia masuk dalam perut tu, kita tak tahu macam mana dia proses. Tapi subhanallah, kalau kita kaji kan, melihat kepada ilmu sains dan gabungkan dengan Islam, Masya Allah, kita akan nampak lebih hebat. Sebab tu zaman sekarang ada ilmu sains, maknanya lebih hebat kita lihat teknologi sekarang. Sebab Allah nak kita lihat hebatnya Allah dalam diri kita ni. Masya Allah, hebatnya Allah jadikan. Kan, Masya Allah. Tadi saya baru mengajar online kelas lelaki dengan anak murid. 2 orang nurse tau. Lepas tu telefon, Ustazah, kenapa tak pakai baju nurse? Saya kata, ini ada kursus menjahit. Kalau nurse kursus menjahit, jahit apa? Jahit orang lepas bersalin. Bisa kata Allahu Akbar. Masya Allah. Tak ada rasa takut ke kan? Kita kan, kita kata, dah biasa dah. Allah dah tak, kalau tak ada lah bidan atau nurse yang dalam bidang, siapa nak buat? Tapi Allah tarik rasa takut. Kita kalau dengar pun dah ngilu dah. Betul tak? Yang kursus menjahit katanya. Dia buat lawak macam tu. Tadi ada kursus Ustazah, sekali lepas ni nak sambung lagi. Kursus apa? Menjahit. Kita pun ingat menjahit baju lah. Tak, bukan jahit tu Ustazah. Jahit orang bersalin katanya. Allahu Akbar. Kita dengar pun dah ngilu. Tak takut ke tak ngilu ke? Kata. Tapi subhanallah, dah Allah bagi dia kelebihan kat situ. Dia dah tak ada. Kalau dia ngilu-ngilu nak jahit, tak jadilah. Kan Masya Allah. Hebatnya kan? Allah berikan kelebihan pada dia di bahagian itu. Okey. Berbalik kepada ni, ayat Quran. Yang ke-14 menceritakan tentang Allah tanya soalan. Takkanlah Allah cipta kita, tapi Allah tak tahu macam mana diri kita ni. Allah buat kita, takkan Allah tak tahu segala-galanya. Dia tahu semua. Berapa banyak rambut dekat kepala kita pun Allah tahu. Kita tahu. Siapa tahu rambut dia berapa helai? Itu pun kita tak peduli, kan? Gigi kita tinggal berapa pun kita tak tahu. Ada pergi jumpa doktor gigi, betul lah, dah tinggal sikit dah rupanya banyak dah jatuh. Kan? Kalau tidak, kita gosok, kita tahu tu. Sesedar cabut. Bulan depan, tahun depan cabut lagi. Dah hilang gigi kekalnya. Sesedar doktor kata, awak gigi dah hilang dah banyak, gigi geraham dah ni. Dah tak ada gigi geraham. Ya ke lah, duk cabut. Sedar dah hilang. Jadi subhanallah, kita pun tak ambil peduli. Berapa banyak bulu kening. Tak pernah kita ambil kisah. Tapi subhanallah, Allah tahu semua. Kita pun tak tahu diri kita. Bagaimana bentuk kita punya telinga ni. Kita nampak kat belakang, tak nampak. Leher kita bahagian belakang. Saya kalau anak-anak saya ni. Kalau lelaki kan. Bila main tu gelap kat belakang ni. Mana main dicuci kat leher ni. Main sini umi sentai. Okay. Tak nampak. Kita tak nampak. Kan kat belakang ni mandi tu. Cuci luar je. Depan je. Belakang ni leher dah gelap dah. Tak nampak. Kita pun tak nampak diri kita belakang. Nampak tak belakang kita? Tak. Subhanallah, Masya Allah. Tapi Allah tahu segala-galanya. Jadi Masya Allah, Subhanallah. Itu pun kita nak tak mempercayai. Ini nak memperlihatkan hebatnya Allah. Ini tentang iman ni. Allah nak kenalkan dirinya kepada kita. Masuk ayat yang ke-15. Ini ayat ni best. Ni kalau siapa suka jalan, gunalah ayat ni. Ayat 15. Allah yang menciptakan kepada kita semua bumi ni. Untuk apa Allah ciptakan bumi ni? Kamshu fi manakibiha. Di sini ada perintah. Berjalanlah di sepelusuknya.
Jadi kalau nak pergi berjalan, hari ni cuti, esok nak mengundi, balik ke tempat masing-masing untuk mengundi. Sambil-sambil jalan tu, lihatlah ke ciptaan-ciptaan Allah. Jadikan perjalanan tu satu perkara yang meningkatkan keimanan. Kita ni dalam hidup kita ni kena cari jalan untuk tingkatkan iman. Bukan sekadar tujuan kita hidup untuk kerja balik apa semua penat dah, untuk stres. Kena cari jalan bagaimana nak tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ini adalah kepercayaan. Nak lebih yakin lagi, lebih yakin lagi. Lebih yakin pada Engkau, ya Allah, Engkau yang memberi. Lebih yakin kepada Engkau, Ar-Razzaq yang beri rezeki. Perkara ini yang kena kita cari hari-hari. Dan kita kena doa, ya Allah, Kau tetapkan iman kami. Sebab tu iman adalah satu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Jadi subhanallah, ayat yang ke-15 ni, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Makanlah daripada rezeki yang Allah beri. Rizqihi, rezeki yang Allah beri. Semua rezeki Allah yang bagi. Ada tak manusia yang dia tak kerja tapi dia dapat rezeki? Ada tak? Ada tak pernah dengar cerita? Siapa? Tak apa, saya dah tanya, saya dah jawab. Okey. Sebagai contoh, Ashabul Kahfi. Tidur je. Rezeki dia tak perlu makan. Dia tak perlu minum, dia tidur pun dia hidup. Kan? Kita kalau tak makan tadi tengah hari, dah tak boleh kerja dah lepas ni. Kan, Masya Allah. Subhanallah. Lagi, Maryam. Kan? Dia buat ibadah, tidur makanan sebelah. Macam ni, Ustazah, saya nak beribadah je, Ustazah. Makanan turun kat sebelah tak? Cubalah buat. Tapi tak adalah zaman ni sebab kita punya iman tak sekuat, sehebat mereka. Iman kita masih lagi goyang-goyang. Saya nak tanya, kita pernah dengar kan para sahabat kisah-kisah yang hebat diuji sampai tahap pisau, pedang ataupun apa jua dihulurkan ke dada ni. Tapi masih lagi tetap menyebut Al-Ahad. Kan betul tak? Allah Al-Ahad. Allah sebut tetap menyebut Allah. Tetap mentauhidkan Allah. Tanya diri kita. Selalu tanya. Adakah iman kita boleh sampai tahap macam tu? Orang hulur pisau kat kita. Masuk agama lain. Adakah kita masih lagi boleh tetap iman? Allahu Akbar. Na'udzubillah, kita tak nak diuji sampai begitu. Itu ujian iman. Sebenarnya tahap iman dia begitu hebat. Ada tak manusia sekarang macam tu? Pernah tak dengar manusia sekarang yang begitu? Ada? Ada? Kat mana? Kat Malaysia ni pun ada tapi kita tak nampak. Tapi saya suka kongsi dengan benda yang kita selalu lihat. Di Palestin. Saya tak nak ambil orang besar. Saya ambil budak-budak. Sebab budak-budak ni, Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anak di sana yang hebat lah. Yang iman di kita boleh nampak hebat. Tangan kudung, kaki, tangan dah habis hilang sebelah. Kaki hilang sebelah. Cacat disebabkan peperangan dan sebagainya. Tapi bila ditanya, happy je. Dia kata apa? Tangan saya dah tunggu saya kat syurga. Alhamdulillah. Happy dengan tangan dia dah tak ada. Sebab tangan dia dah tunggu dia dekat syurga. Itu hebatnya iman dia sebenarnya. Dari situ boleh jelas nampak iman kanak-kanak ini hebat. Hebat daripada kita. Kita Allah ambil harta sikit pun dah kenapa begini. Tapi diri dia dah habis sikit tangan dia dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, tunggu dia kat syurga. Allahu Akbar. Di sini menunjukkan hebatnya iman. Walaupun saat ini kita lihat mereka diuji dengan keadaan yang amat menggerunkan. Peperangan, meletup sana sini, ibu ayah mati di depan mata. Tapi mereka mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hebat. Ini yang nak kita tanamkan dalam diri kita. Mengakui segala-galanya kepada Allah SWT. Ini beriman kepada Allah SWT. Kalau kita lihat di ayat 15 ni, wa ilaihi nusyur. Dah akhir sekali, dah Allah kata pergi jalan kat bumi ni, kita lihat semua keindahan yang Allah ciptakan, hebatnya ciptaan Allah. Dan makanlah rezeki-rezeki yang Allah beri. Tapi jangan lupa, kita ni akan kembali pada Allah.
Jadikan perjalanan kita, makan minum kita, semua ini mengingatkan kita kepada Allah. Tengok makanan, Alhamdulillah, ya Allah, ikan masin dengan nasi panas-panas, sedap tak? Sambal belacan, timun, tak payah benda lain lah, kan? Nikmatnya. Tapi cuba bagi kat budak-budak sekarang. Apa ni ikan masin? Ni sama kita-kita dulu kan, merasai nikmat, walaupun sikit, tapi dia punya nikmat tu, ya Allah. Tambah pula tu. Kan? Nasi tu, kutip. Subhanallah. Kita nak rasai nikmat tu. Bersyukur, walaupun sedikit. Ada orang berkongsi ni telur. Masak telur dadar ni kongsi. Potong 4 anak beranak. Tapi happy je. Nak menerima ni. Bersyukur. Ada orang, bukan dia telur. Ada udang, ada sotong, ada ayam. Telur tak ada, telur dadar tak ada. Dah ada kat atas meja, sotong ada, ayam ada, udang ada. Tiba tanya, telur dadar tak ada ke? Padahal ada 3, 4, 5 jenis makanan dah kat depan. Nampak tak? Di situ boleh nilai diri kita. Allahu Akbar. Nak bersyukur tu kan? Subhanallah. Dan hari ni kita masuk kepada ayat yang ke-16 insyaAllah. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Sudahkah merasa amankah kamu? Amin-tum. Bahawa dia yang di langit itu, man fis sama, an yakhsifa bikumul ard. Tidak akan membuat kamu ditelan bumi. Fa idza hiya tamur. Ketika dengan tiba-tiba ia bergoncang. Saya nak tanya, amintum dengan amantum. Pernah dengar tak perkataan tu? Amantum, amintum. Beza dia kat mana? Amantum, amantu ataupun amantum, amintum. Beza dekat mana? Takkan tak nampak beza. Beza dekat baris dia. Itu amantum baris fathah. Ini amintum baris kasrah. Okey? Dia ada beza makna dia. Amantum, saya beriman. Beriman. Amintum, aman. Beza baris je. Aman, iman. Apa kaitan? Apa kaitan iman dengan aman? Orang yang beriman, dia akan aman. Dia akan tenang. Tapi beriman ini kita kembali kalau kita belajar rukun iman. Apa rukun iman? Ada berapa? Rukun iman ada 6 perkara. Kalau budak tanya. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kan? Budak-budak kan? Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab. Percaya kepada para nabi. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada qada dan qadar. Ada 6. Cuba lihat balik 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, qada qadar. Dalam 6 perkara ni, yang mana yang kita nampak? Ada tak 6 perkara ni yang kita pernah nampak? Tak kan? Allah, pernah nampak Allah tak? Tak. Pernah nampak malaikat tak? Tak. Kalau ada pernah bagi tahu saya. Pernah nampak kitab sebelum ni? Kalau Al-Quran dia ada, kita nampak. Tapi kitab-kitab sebelum ni, Zabur, Taurat, Injil, pernah nampak? Tak pernah. Para nabi, pernah nampak? Tak. Ya, hari kiamat. Lagilah tak pernah, tak datang untuk akan datang. Tak pernah nampak. Ada pernah bermimpi, saya pernah sosok saya mimpi saya berada di hari kiamat. Ada? Pernah? Tak ada. Pernah tengok mana-mana tahu qada dan qadar. Qadar pun kita tak nampak, kita tak tahu. Dia berlaku, bila dah berlaku baru kita tahu kata ini dah qada dan qadar yang Allah dah tentukan. Jadi kalau kita lihat iman ini, dia melibatkan perkara yang ghaib. Betul tak? Yang kita tak nampak. Tapi kita percaya. Bila sebut tentang percaya ni, selalu kita nak tengok dulu baru kita percaya. Betul tak? Betul ke betul? Ya, kalau nak beli barang kan. Orang kata saya nak jual ni. Saya nak jual baju, cantik baju ni. Kadang ni.
Nak tengok boleh tak? Berpuas hati. Kan kau cantik baju design ni, tak ada kat design lain. Dekat negara ni satu je design ni. Kalau awak beli ni, awak seorang je pakai kat Malaysia. Yelah, nak tengok dulu. Tapi subhanallah, bercerita tentang iman ini, dia perkara yang kita tak nampak. Tapi kita percaya. Perasan tak? Hebatnya kita mempercayai perkara yang kita tak pernah lihat. Subhanallah. Malaikat catat kiri dan kanan kita. Kita tak pernah lihat. Tapi kita kena iman. Kalau betul-betul orang itu kuat iman dia, dia akan berhati-hati. Ada malaikat yang sedang mencatat ni. Kalau orang tu percaya ada dosa dan pahala, dia akan berhati-hati. Ini ada benda ni dosa ni Allah. Nanti kan dapat dosa, tak nak lah. Allah larang. Tak nampak. Tapi kalau duit nampak. Dapat ni buat kerja hari ni dapat gaji sekian-sekian. Overtime hari ni dapat extra gaji. Nanti dapatlah duit ni, nampak. Kita tak nampak. Tapi kita mengimani. Sebab tu subhanallah, iman ni satu perkara yang perlu kita minta Allah jaga. Kena minta dengan Allah, ya Allah peliharalah iman-iman kami. Jagalah iman kami semua sampailah ke akhir nyawa ini dicabut nanti. Kena minta dengan Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan iman kami kepada agamamu, ketaatan kepadamu. Kena minta dengan Allah. Jangan kita rasa, kira alhamdulillah kita ada Islam. Tapi kita tak nak jaga iman ni. Kita tak nak minta Allah tetapkan iman ini. Kena minta. Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat, suruh sahabat baca doa ni. Ketika tu sahabat kata, buat apa nak baca doa ni? Kami memang beriman kepadamu, wahai Rasulullah. Beriman kepada Allah. Kepada Rasulullah SAW kata, hati kita macam dua jari ni. Sekali Allah twist, berubah serta-merta. Jadi berhati-hati bila kita, maknanya kita ni kena sentiasa berjaga-jaga. Sebab tu bila kita bangun tidur, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Berada dalam nikmat hidup, nikmat iman. Sebab tu iman ini satu nikmat yang besar. Sekiranya orang beriman, dia akan tenang. Dia akan aman. Sebab tu kalau kita tak tenang lagi tu, masih ada tak berapa kuatlah iman kita. Kalau tiba-tiba telefon kita hilang, baru beli semalam 2,000. Hari ini tiba-tiba telefon hilang, tertinggal kat kedai. Tenang ke tak tenang? Boleh ke? Tak apalah, telefon hilang. Kita lihat kita punya tenang. Subhanallah. Sampai tahap kalau orang betul-betul beriman, tak apalah, nanti kalau ada rezeki pergi, adalah tu. Pergi balik, tengok-tengok ada lagi. Alhamdulillah. Dan ini pernah berlaku. Sebab tu nak nilai kita punya iman ini, subhanallah, kita banyak meletakkan kepada benda yang di depan. Kepada makhluk, kepada harta benda yang kita nampak, yang kita perolehi. Tapi kita tak nampak sesuatu perkara. Iman ini yang melibatkan yang kita tak nampak. Subhanallah. Jadi Masya Allah, nak tanya diri kita ni bagaimana imannya. Setiap hari kena tanya, macam mana iman kita ni? Allahu Akbar. Macam mana iman saya hari ni? Diri kita ni, kita tanya diri kita. Bagaimana iman kita? Bagaimana bila seseorang itu imannya hebat, dia akan pelihara, dia akan taat. Apa yang Allah perintahkan, dia akan dahulukan Allah berbanding yang lain. Dan ini banyak berlaku. Bekerja sampai tinggalkan solat. Sebabnya kerja tu nampak ada gaji yang akan dia perolehi, tapi dia lupa solat itu, ganjaran di sana lebih besar lagi. Banyak berlaku. Ada jemaah tanya soalan, Ustazah, anak saya kerja balik lewat. Dia balik naik train kan. Naik train sampai dekat ni dah sampai-sampai betul-betul dah nak isyak. Balik maghrib kan. Jadi selalu semayang tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak lah. Jadi macam mana? Cuba cari jalan. Jangan balik lagi sebelum waktu. Sebab kalau dia balik waktu office tu, dia memang akan sampai. Betul-betul dah nak masuk isyak lah.
Dia balik tu lepas asar, tapi dah ada petang, dengan naik train apa semua. Tak ada ke tempat lain, tapi kita kat Malaysia. Kat Malaysia ni banyak tempat solat. Betul tak? Patut bagi alasan pula. Rasa tak bersih, Ustazah. Kan? Betul tak? Ini juga banyak yang diperkatakan, saya rasa tak bersih. Tak bersih dengan tak solat. Dia tak bersih apa? Tak bersih kekotoran yang nampak ke? Ada nampak najis lekat kat kain dia ke? Tak ada. Tak nampak. Pergi solat. Dan najis yang kita nampak peluh, Ustazah. Peluh bau masam, Ustazah. Peluh bukan najis. Tak ada pula orang semayang berpeluh-peluh. Batal dah semayang saya berpeluh. Tak ada. Itu bukan sebab batal semayang. Tak ada. Berpeluh bukan najis. Ada. Saya berpeluh-peluh, Ustazah. Buat kerja tadi, kerja yang pergi site tu kan berpeluh-peluh. Peluh pergi solat tak ada masalah. Yang jangan ada najis. Peluh tu bukannya najis. Dan subhanallah, jangan cari alasan untuk kita tidak buat apa yang Allah perintahkan. Cuba cuba tengok bagaimana yang kita boleh solat pada waktu. Contoh kalau dia kata balik ni dah sampai dah isyak. Solat dulu kat office, tak apalah, lewat sikit. Dia balik dalam keadaan dia tenang. Betul ke betul? Ya, cuba balik tak solat lagi. Kalau yang dia ambil berat solat, tapi dia kena kelang kabutnya. Waktu dengan jam ni tiba-tiba ada stuck. Kita tak tahu apa yang akan berlaku sepanjang perjalanan. Jadi kalau dia boleh solat dulu. Sebab maghrib pula sekejap waktu dia. Betul ke betul? Ini tak ada jawapan salah. Semua kena betul. Jadi kita kena arrange jadual tu. Supaya kita dapat betulkan balik kita punya solat. Kalau kita betulkan solat, insya-Allah kejayaan akan Allah berikan. Sebab dalam azan sebut hayya 'alal salah, kemudian hayya 'alal falah. Siapa jaga solat, Allah akan berikan falah, kejayaan. Jadi subhanallah, kita kena ambil berat tentang benda ni. Nak dapat iman yang betul. Jadi di situ menjelaskan kepada kita bagaimana iman kita. Kita boleh lihat iman kita dengan apa yang kita buat. Adakah kita dahulukan manusia ataupun kita dahulukan Allah dulu? Masya Allah. Juga ada kedai-kedai, tempat-tempat yang ada jual benda-benda haram. Air haram. Kan betul tak? Ada kan? Dia tanya saya, Ustazah, saya kerja kat kedai ni sekian-sekian. Kedai ni ada jual minuman haram. Macam mana Macam mana? Ada tak jawapan? Jadi sini ada dua pilihan. Sama ada dia berhenti cari kerja lain. Memang Allah seterusnya. Kan? Tapi sebab itu sebenarnya dia lihat kepada iman. Kalau dia yakin yang memberi ar-razak adalah Allah, dia berhenti, aku yakin Allah akan gantikan tempat kerja yang lebih baik lagi. Itu first. Kalau dia tak nak berhenti juga, dia jangan sesekali buat kerja yang berkaitan dengan arak. Orang beli arak letak di sini, maaf saya tak boleh. Panggil kawan lain, tolong. Jangan pegang, jangan sentuh, jangan apa-apa juga yang berkaitan dengan arak. Tapi boleh ke macam tu? Bila dah kerja kat situ, saya kira bos ni marah, lala kena buang kerja. Baik dia berhenti dulu sebelum kena buang. Tapi memang itulah kalau kita lihat. Dah bercampur dah pekerjaan ini dengan halal dan haram. Betul tak? Allahu Akbar. Sebab apa? Tak takut ni tadi. Kalau kita tahu dia punya azab, maknanya balasan kepada mereka yang tidak mengambil berat halal dan haram ni. Kalau dia rasa takut tadi, dengan cerita pasal neraka tadi, Allah cerita pasal neraka di awal tadi. Supaya kita takut. Azab ni terlalu berat dan dia berkekalan. Terbakar, saat lagi hidup balik, daging tu tumbuh balik, terbakar. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya? Menyeramkan. Tapi subhanallah tak ada. Sebab tak nampak lagi. Macam cerita dalam ni lah, yang ayat yang ni. Orang kufur ni. Waktu kat dunia dia tak nak dengar, dia tak nak fikir. Bila dah masuk, dicampakkan ke dalam neraka, dah nampak dah. Dan tu dia beriman lah.
Dia percaya sebab dah nampak adanya neraka. Adanya azab bagi mereka yang kufur. Tapi dia boleh buat apa? Tak boleh buat apa-apa lah. Memang time tu dia dah beriman. Maknanya iman tu dia percaya. Kita kena percaya adanya azab bagi mereka yang melakukan sedemikian rupa. Subhanallah. Itu dah tanya iman tadi. Yang bukan mudah. Tapi itulah kita nak kejar iman yang hebat ini. Ya Allah. Rasulullah SAW mengajarkan tentang iman ini, tauhid ini 13 tahun kepada para sahabat. Di Mekah. Maknanya tumpukan benda ni. Sebab dia merupakan asas utama dalam kehidupan kita. Iman ini asas utama sebelum kita disuruh solat dan sebagainya. Sebab bila seseorang itu yang punya iman yang kuat, solat dia baru sampai tahap yang hebat. Kita selalu kejar yang syariat ini. Bagaimana solat nak khusyuk, bagaimana gerakan solat. Tak salah. Tetapi kita tak peduli tentang dalam diri ni. Keimanan diri kita. Sebab tu dia boleh baca lain, fikir lain. Sebab dalam dia tak yakin, tak rasa Allah sedang memerhati. Dalam diri dia tak rasa Allah sedang dengar bicara hati dia yang sedang fikir pakai pasal kunci tadi. Allah tahu. Subhanallah. Di sini menilai iman kita. Berbalik pada ayat 16 tadi. Yang mana Allah kata, kamu rasa aman ke? Maknanya dalam keadaan Allah yang di langit itu, bila boleh menggoncangkan bumi ini, boleh menggegarkan bumi bila-bila masa je. Pernah lihat kan berlakunya gempa bumi di Syria, di Turki sebelum ni kan? Gegaran. Apa perasaan saya nak tanya? Bukan kita kena, tapi di luar. Kita yang mendengar apa kita rasa? Tak ada rasa apa salah. Tempat lain kat kita. Kena ada rasa takut. Allah tak tunjuk kat sini. Juga itu ada ura-ura kan. Kata kat Malaysia pun kata ada akan berlaku gegaran. Pernah kan? Itu kan viral kan. Semua pun takut. Betul ke Malaysia akan bergegar. Mana tempat dia, berhati-hati apa keadaan nak buat bila berlaku gegaran. Kita kena buat persediaan. Ada yang siap buat beg lah. Nak lari nanti. Ada. Kerana itu kan viral. Kata kat Malaysia pun akan berlaku gegaran dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kita peluang lagi. Allah bagi kita peluang dan peluang lagi. Tapi lihat. Ramai yang kita tak ambil peluang. Tak ambil peduli. Bahkan terus menerus. Maknanya melanggar perintah Allah. Konsert sana dan sini. Makin hebat lagi adalah. Walaupun Allah dah tunjuk gegaran dan sebagainya. Kita lihat makin bergegar pula konsert di merata-rata. Betul ke betul? Betul. Masa saya bawa Grab, dia kata baru hantar orang pergi konsert. Ada Indonesia, konsert sana, konsert sini. Allahu Akbar. Makin mencari nikmat dunia ni lebih-lebih lagi. Sedih tau bila saya pernah pergi macam shopping mall lah. Besar satu shopping mall dekat Johor tu, saya pergi Johor. Jadi bila saya pergi tu, dia ada buat, kita tak tahulah situ ada konsertnya. Penyanyi tak tahulah siapa kan. Allahu Akbar, tengok keadaan manusia. Budak-budak remaja ni melompat-lompat dah macam orang tak tahu dah. Saya kata, ya Allah, cuba keluar dah. Macam dengar telinga dah tak dengar apa dah. Dia ada jualan kat situ. Rupanya kat dalam tu ada konsert. Dah macam tak tahulah, hilang akal dah manusia time tu. Dengan melompat-lompatnya dekat tengah-tengah tu, orang angkat ulit. Kata, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, Allah yahdina jami'an. Moga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Sedih sebab yang dia pergi tu kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda kita, anak-anak kita ni. Nari-nari, melompat-lompat. Laki perempuan tak tahu nak cakap lah. Dia bergabung dan berkumpul semua nak lihat konsert tu kat depan. Allahu Akbar. Sedih saya tengok. Sedih sebabnya, cuba bayangkan ya, Rasulullah SAW kita kata kita cintakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Soalan saya, kalau Rasulullah SAW lihat keadaan umat dia sekarang begini, sedih. Jadi subhanallah, perhatilah anak-anak kita. Apa yang mana mereka pergi. Kata nak pergi shopping mall, rupa-rupanya pergi konsert. Ya, pergi shopping mall memang shopping mall. Tapi dalam tu konsert, ya Allah, bercampur lelaki dan perempuan. Dah tak kenal dah. Mana halal, mana haram, dah tak kenal dah. Terjerit-jerit ikut suka hati. Astaghfirullahalazim. Jadi sama-sama kita ambil berat tentang perkara ni. Ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu, nak bagi soalan. Kamu rasa aman ke duduk kat dunia ni? Dalam keadaan kamu tidak beriman? Yang mana bila-bila masa Allah boleh goncangkan bumi ini ikut kehendak Allah. Kita tak takut dengan Allah. Ni berbalik kepada rasa takut tadi. Adakah kalau kita takut dengan bos kita, kita dapat duit? Ada? Kamu kalau takut dengan saya bagi RM10. Ada? Tak ada. Tapi sebenarnya kita takut dengan bos. Sebab buat syarat 1 minit, saya akan tolak gaji. Takut tak? Takut. Pukul 7.50, 7.30 dah datang, dah duduk kat office. Kadang sanggup ni, rumah jauh. Kalau saya datang lambat, pukul 7.30 dah kena ada office. Contohlah, ada program apa, pukul 7 dah kena ada office. Sanggup tak solat subuh? Sebabnya nak datang sini, nak datang awal ni. Sebab pukul 7 dah kena ada kat office. Betul tak benda ni berlaku? Betul. Kita lebih takutkan kepada manusia sebab kita nampak ganjaran dia. Tapi hakikatnya kita lupa yang menjadikan manusia tu, yang kita takut tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulukan Allah dalam setiap perkara. Ayat ni Allah macam peli kita. Kamu tetap juga nak rasa aman duduk kat dunia ni. Yang mana Allah ni boleh goyangkan, boleh telankan bumi ni bila-bila masa. Kisah-kisah kaum terdahulu yang ditelan bumi. Siapa manusia yang ditelan bumi? Kisah siapa? Qarun. Kan? Hartanya, diri dia ditelan oleh bumi. Boleh tak Allah buat begitu? Boleh. Ada tak lihat keadaan sekarang yang ditelan bumi? Ada tak? Ada. Tiba-tiba tanah mendap, debu masuk kereta, telan dalam tu. Pernah tak? Kita kena ambil pengajaran daripada setiap apa yang berlaku dalam sekeliling kita. Kita dengar cerita Qarun ditelan bumi. Macam mana ditelan bumi tu kan? Sekarang Allah tunjukkan jelas-jelas bila-bila tengah jalan elok, jalan tiba-tiba berlubang ni, jalan raya ni. Masuk kereta, tertelan dalam tu. Pernah tak berlaku? Pernah. Bila-bila masa je Allah nak buat, Allah boleh buat. Tapi Allah maha baik. Maha baik. Allah terlalu baik dengan kita. Allah terlalu sayangkan kita. Diberi peluang lagi. Diberi nikmat lagi. Diberi hidup lagi. Diberikan kita rasa iman ini lagi. Jadi peliharalah. Ambillah berat tentang iman ini. Di sini menceritakan tentang iman ini. Yang perlu kita ambil berat pada masa kini. Perlu kita tingkatkan semula. Perlu kita cari balik kekuatan iman ini. Moga-moga Allah pilih kita menjadi orang yang hebat imannya. Kita kalau boleh di akhir hayat kita, keadaan iman yang betul-betul kita merasai hebatnya Engkau ya Allah. Betul-betul cintakan kepada Allah. Betulkan melakukan semua perkara kerana Allah. Soalan saya, adakah kita betul-betul buat semua benda kerana Allah? Tanya. Tanya diri sendiri. Adakah kita betul-betul pergi kerja ini kerana Allah? Masak pagi tadi untuk suami kerana Allah? Siapkan anak-anak kita kerana Allah? Semua perkara yang kita buat kerana Allah? Kita kena tanya. Kadang-kadang bila kita ada terselit, ada selalu kita buat perkara mengharapkan daripada manusia. Betul tak? Kan? Banyak sebenarnya. Kita buat kerana manusia. Kita buat masak pun kerana nak. Kan? Kita jadi penat. Kita jadi penat. Sebab kita buat mengharapkan balasan daripada manusia. Dia akan penat.
Sebab manusia takkan semua balas. Tapi Allah pasti akan balas. Cuma bila, bagaimana, ikut cara Allah. Sebab Allah lebih tahu yang terbaik. Kalau bukan di dunia, Allah akan beri ganjaran dia di akhirat. Rezeki Allah beri, bukan saja rezeki itu makan, bukan. Tapi rezeki itu kehidupan yang tenang. Rezeki itu maknanya apa tu? Subhanallah. Burung tu, burung. Tiba-tiba ada gegaran. Nampak tak? Gegaran. Terkejut semua. Baru cerita pasal bergegar. Semua tak ngantuk dah. Subhanallah. Kenapa? Di akhir patut di awal bunyinya. Jadi subhanallah, ini kita tambah satu. Tapi subhanallah, perkara yang saya nak sama-sama kita ambil berat adalah tentang iman ni. Cuba sentiasa tanya pada diri kita tentang iman kita. Bagaimana? Adakah kita betul-betul beriman kepada Allah? Adakah kita buat semua ini kerana Allah? Setiap hari kita tanya diri kita. Sebab motivasi yang terbaik adalah kita bicara dengan diri kita sendiri. Dan kita tanya diri kita dan kita cuba bangkit untuk memperbaikinya. Jadi itulah dia. Masya Allah. Sedar tak sedar dah 2 jam tu betul Masya Allah. 2 suku dah, Masya Allah. Jadi itulah dia perkongsian pada hari ini. Ada soalan? Tak ada. Semua terkejut dengan bunyi goncangan tadi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap, semua itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.